أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan salawat kata sebaginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita sambung balik pengajian kita di dalam surah Al-Ahzab, yang mana kita akan sambung lagi pada muka surat 424 pada ayat yang ke berapa berarti ni? Ayat yang ke-44. Kalau Quran saya ni 424 muka surat dia. Pada ayat 44. Jumpa ke? Jumpa. 44. Situ kan? Jumpa. Jumpa kita baca sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إذ وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم بسم الله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Macam tak lepas nyawa je. Kenyang ke? Itulah. Kesian nampak. InsyaAllah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 44. Apa kata Allah? Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu wa sulam. Maksudnya, maka tahiyah yakni ucapan selamat mereka daripada Allah pada hari bertemu mereka itu akan dia salam, salam, salam dengan lidah mereka itu. Jadi tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang duduk atas dunia ni dia kena selalu basah dengan zikrullah. Kena basah dengan zikrullah. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Kita hidup atas dunia kena basah lidah kita dengan zikrullah. Jadi orang macam ni nanti di akhirat esok nanti Allah Taala welcome. Welcome. Jemput dia datang. Untuk bagi tempat yang special. Maka Allah Ta'ala bagi dia salam. Allah Ta'ala ucap selamat. Sebab di sini Allah Ta'ala kata
tahiyyatuhum yaumal yaqaunahu salam. Siapa ucap salam ni? Allah Ta'ala bagi welcome. Salam. Jemput. Jadi Tuhan jemput kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak nanti di akhirat nanti kita mahu meninggal dunia, kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Kita tak mahu malaikat jemput kita masuk humbang kita dalam neraka. Yang kita tak mahu. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika ramardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli wadkhuli jannati. Maknanya, ya ayyuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi inilah orang panggil satu bentuk ucapan tahiyah, ucapan selamat Tuhan sebut pada orang-orang mati ni. Jadi Allah Ta'ala kata, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Yang mana Tuhan kata, wahai jiwa yang tenang, dia kata, baliklah. Ya ayyuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, baliklah kamu kepada Allah dengan keadaan redha, dan Allah Ta'ala redha kepada kamu. Maknanya hidup kita nak dua perkara. Kita nak kita redha Allah, Allah Ta'ala redha kita. Tapi kalau kita ni tak dapat keredaan Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan ucap salam pada kita di akhirat nanti. Yang kita nak Allah Ta'ala jemput ialah orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cuba kita bayangkan macam mana cantiknya kita menghadap Allah Ta'ala. Sebab itulah hari-hari kita kena hitung macam mana keadaan aku menghadap Allah Ta'ala nanti. Cantik ke tak cantik? Sebab itulah Allah Ta'ala nak kita ni, kita pun nak Allah Ta'ala juga. Bukan Allah Ta'ala saja nak, kita nak supaya Allah Ta'ala terima juga kita. Ada satu roh tak terima di sisi Allah Ta'ala, naik ke langit, Allah Ta'ala tak terima. Yang tu jadi macam hatu kat lima apa semua tu. Tu sebabnya roh tak diterima oleh Allah. Kita mahu roh kita ni diterima. Kita tak mahu jadi seperti mana orang jahat, seperti mana jenazah yang jahat, mayatnya jahat. Bila mati nanti nak menghadap Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak terima dia. Yang ni kita tak mahu. Jadi hadis yang sahih ada menceritakan tentang ruh yang qabi, mana ruh yang jahat. Mana ruh ni bila mati saja, ruh ni Allah Ta'ala tak tengok pun dia. Ni tuan mati Allah. Sebab itulah orang jahat masuk dalam neraka, dia tak dapat nikmat yang lebih besar daripada syurga apa benda, lihat zat Allah Ta'ala. Sebab itulah nanti setengah ulama kata, orang yang duduk dalam syurga dia boleh tengok nikmat yang terbesar, yang ni zat Allah Ta'ala. Itulah nikmat terbesar. Sebab itulah Allah Ta'ala ni dia tak mahu terima kita, sebab ni kita ni ruh qabi, maknanya ruh yang jahat. Tu. Tapi kalau kita nak pergi ke hadap Allah Ta'ala, tak mahu Allah Ta'ala terima kita, maka kita kena buat persiapan lah supaya Allah Ta'ala terima kita. Sebab itulah ramai orang mati ni, dia turun, ruh dia orang panggil irji'i ila rabbiki. Maknanya ruh dia irji'i, balik kepada Tuhan dalam keadaan Allah Ta'ala terima. Radiyatan mardiyah, Tuhan redha kepada kamu. Inilah orang panggil satu yang disebut sebagai ruh qabi. Ada satu lagi ruh qabi, ruh yang jahat, mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang ni kita tak mahu. Sebab itulah kita tak tengok pada awal, kita tengok pada akhirnya. Kalau orang ni pada awal dia nampak jahat, nampak jahat, nampak teruk, tengok dia ni berzina, maksiat, jangan tengok awal dia, tengok akhir dia. Sebab pernah disebut dalam hadis Muslim dan Bukhari, bahawasanya Allah Ta'ala mengampuni seorang wanita pelacur yang pernah memberi minum air kepada seekor anjing di tengah pada pasir kota. Allah Ta'ala ampun dia. Dan kalau tengok hadis Muslim, Allah Ta'ala, Nabi ni pernah melihat seorang pemuda sedang bermain-main taman syurga. Sebab apa? Masa dia hidup dulu, dia memotong sebatang pokok kayu supaya orang lain mudah lalu di tengah jalan. Tu je amal dia. Sebab itulah kita jangan tengok, oh dia ni teruk lah. Dia ni teruk lah, tengok marumpik lah dia. Tengok teruk ni, dia ni teruk lah, kita tengok pada sudut zahir ni. Tapi mana tahu pengakhiran dia, Allah Ta'ala welcome dia, Allah Ta'ala jemput dia, Allah Ta'ala ucap salam. Tapi kita ni belum tahu lagi. Elok-elok kita datang masjid atas surau, tengok-tengoklah sekali. Kita ni mati dalam keadaan kufur Allah Ta'ala. Sebab itulah ada satu ni, dia mati dalam keadaan kufur.
Masa hidup bagus dia. Tapi datang syaitan mengganggu dia. Sebab ni ditakdir oleh Allah Ta'ala dia mati dalam keadaan kufur. Yang ni kita tak mahu tuan-tuan, insya-Allah. Jadi berapa ramai manusia hari ni hidup pada sudut awalnya baik-baik saja, tapi pengakhirannya teruk. Berapa ramai macam ni. Jadi tuan-tuan macam Allah, yang ni kita tak mahulah. Tidak mahu jadi seperti mana ruhun qabi, ruhnya jahat. Tuan-tuan. Jadi belum lagi hari dihisap, belum lagi kita dihumbang ke mana kita nak menuju lepas di akhirat nanti, tak tahu ke mana jasad kita nak pergi nanti, tiba-tiba ruh kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Belum lagi kita masuk alam barzah, ruh pun tak diterima, apatah lagi di akhirat nanti. Yang ni kita tak mahu. Ni bukan cerita main-main. Dalam agama dia cerita tentang masalah ni, soal yang sungguh-sungguh penting. Sebab itulah kita hidup atas dunia kena buat amal lah. Tu amal yang baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa a'adda lahum ajran karimah, dan menyedia Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka, yakni bagi orang mukmin itu, pahala yang mulia di akhirat, iaitu syurga. Jadi tuan-tuan mata Allah, ini orang panggil balasan bila orang bekerja. Jadi orang ni semua di akhirat esok, orang tunggu mereka ni dengan syurga. Kalau kita ni orang mukmin mati meninggal dalam golongan orang soleh, apa Allah Ta'ala janji? Allah Ta'ala janji syurga. Ni Allah Ta'ala janji. Sebab Allah Ta'ala kata wa a'adda lahum ajran karimah. Allah Ta'ala sedia bagi mereka ni orang mukmin yang soleh. Allah Ta'ala bagi apa? Di akhirat syurga. Tak payah kecek banyak lah. Orang Kelantan tak payah kecek banyak. Allah Ta'ala janji syurga. Itu je. Ni. Sebab itulah kita ni kena selalu zikrullah. Basah lidah dengan berzikir pada Allah. Jadi orang macam ni yang disebut ayat pertama, tahiyyatum yaumal yalqaunahu, yang mana orang selalu ucap dengan nama Allah ni, selalu zikrullah, akhirat nanti Allah Ta'ala tunggu dia. Tunggu tu pula mereka mai duduk di dalam syurga, tempat yang Allah Ta'ala sediakan. Demikianlah sambutan yang baik bagi orang yang soleh bila dia meninggal nanti. Tak payah cakap banyak, syurga Allah Ta'ala jamin. Ini tuan-tuan mata Allah. Sebab itulah antara kelebihan zikir ini, dia boleh melepaskan kita daripada sebarang kesusahan dan kesulitan. Kalau kita nak tahu, cuba kita tengok dalam satu kisah Nabi Ibrahim AS. Ketika Raja Namrud pada ketika itu, pada zaman Nabi Ibrahim, Raja Namrud ni cukup jahat. Masa tu bila dia naik jadi raja, dialah sekat barang-barang keperluan manusia ketika itu. Kemudian kalau siapa nak beli barang keperluan, kena beli dengan dia. Sebab dia pegang semua, harga dia pegang barang-barang. Kemudian siapa nak beli, mesti kena ucap bahawa Namrud ni Tuhan, baru dia jual barang tu. Ni cukup zalim. Dia sekat barang. Dan kemudian ketika Nabi Ibrahim AS dilontar di dalam api, masa tu Raja Namrud dia perintah kepada bala-bala dia, buat satu mara api yang besar, sehingga orang dia pun tak berani dekat-dekat api tu, untuk bakar Nabi Ibrahim AS. Dia lontar tu tempat tu biar jadi api yang marak. Kemudian dia lastikkan Nabi Ibrahim. Dia guna macam lastik tu, sebab tak boleh nak tahu macam tu, dia pun terbakar juga. Dia pun lastik Nabi Ibrahim masuk di dalam api. Maka ketika itulah kita nampak mukjizat Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim tidak dihangus oleh api. Yang mana ketika itu Allah Ta'ala perintah kepada api, bardam wa salama, wahai api, kamu selamatlah. Kamu selamatkanlah Nabi Ibrahim. Jangan kamu panas. Duduk suhu ekor 16 saja. Tu saya tambah suhu 16 tu. Hati 30. Panas tu. Jadi maknanya masa Nabi Ibrahim AS duduk dalam api tu tidak hangus. Kemudian dicerita di dalam satu kitab Jam'ul Fawaid, dia kata bahawasanya ketika itu anak Namrud yang perempuan, wallahu a'lam, saya lupa dah nama dia, Allah dia ingat dah, Allahumma shalli alaihi wasallam, nama apa dia lupa. Anak Namrud ni dia pergi tanya pada bapak dia yang ini Namrud. Dia kata, boleh tak nak pergi tengok Nabi Ibrahim duduk dalam api, mati tak lagi? Maka kemudian katalah Namrud ni, kata, wahai anakku, tak usah nak pergi tengok lah. Nabi Ibrahim dah jadi abu dah mati dah tu, dah jadi abu dah, tak usah pergi tengok lah. Maka anak dia pun pergi tengok Nabi Ibrahim masih lagi hidup. Bila Nabi Ibrahim masih hidup,
Maka tanya anak Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa kamu tak mati? Kenapa kamu tak hangus?" Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, barang siapa yang ada pada hati dia ingat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan lepas daripada sebarang kesusahan. Tengok. Maka tanya anak Nabi Ibrahim, "Boleh tak aku masuk dalam api sekali dengan kamu?" Dia kata. Maka kata Ibrahim, "Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan satu syarat." Apa syaratnya? Syaratnya kamu kena mengucap La ilaha illallah Ibrahimu Rasulullah. Kemudian anak Namrud ni pun dia ucap La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, masuk dalam api itu, terpadam api itu. Kemudian berita ni sampai di telinga Namrud. Kemudian Namrud ni naik marah. Bila dia naik marah, dia panggil anaknya itu, kemudian dia ancam anak dia. Dia pun bagi ingatan. Dia kata kalau kamu ni tak keluar Islam, tak keluar daripada ajaran Nabi Ibrahim, akan ayah ni, akan bapak ni akan seksa kamu. Dia ancam macam tu. Tapi anak Namrud ni dia ingat Nabi Ibrahim kata apa? Orang yang ingat Allah dalam hati dia, Allah Ta'ala melepas daripada sebarang kesusahan. Maka dia yakin dengan Nabi Ibrahim. Maka last kali Namrud pun ambil, dia buat salib, dia paku kaki tangan. Maka datang satu angin. Kata sebut dalam kitab, Allah Ta'ala angkatkan anak Namrud ni, letak di sisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim ada seorang anak kan? Nama apa anak Nabi Ibrahim? Ismail. Yang nak kata seorang tu dikahwinlah dengan anak Namrud tu, maka dapatlah 20 orang anak bersama dia. Itu kisah dia. Kisah di sini nak mana kekuatan zikir tu. Kita selalu ingat Allah, maka Allah Ta'ala melepas sebarang kesusahan. Sebab tu zikir ni kuat. Kita selalu ingat Allah, subhanallah, subhanallah. Naik kereta selalu baca doa, berzikir pada Allah. Sebab kita ni, hari apa kita tak naik atas jalan raya? Hari apa? Tiap-tiap hari kita naik. Sebab tu kita sebenarnya selalu ingat Allah Ta'ala. Ni tuan mati Allah. Sebab tu di sini orang yang selalu ingat Allah, balasan dia orang mukmin ni, maka pahala dia nanti di akhirat. Allah Ta'ala welcome dia, Allah Ta'ala tunggu dia, tak payah cakap banyak, syurga bagi diri dia. Tu Allah Ta'ala najerah dalam ayat ini, wa a'adda lahum ajran karima, dan menyedia Allah Ta'ala bagi mereka, yakni bagi orang mukmin tu, pada pahala yang mulia di akhirat, iaitu syurga. Yang ni kita nak doa kepada Allah. Kalau nak, mintalah syurga pada Allah Ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, bahwasanya kami telah menjadi akan engkau wahai Muhammad rasul kepada manusia, saksi atas membenar dan dusta, dan memberi kesukaan pada mukmin dengan syurga, dan memberi peringatan menakut orang kafir dengan neraka, dan menyeru manusia kepada tauhid Allah dan agama dia dan suruhannya, dan menjadi pelita yang tam. Dan barang siapa yang taat dan ikut dia, nescaya dia mendapat hidayah. Dia akan jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mata Allah, yang kata Nabi ni Allah Ta'ala hantar dia untuk apa? Tujuan Allah Ta'ala hantar Nabi ni syahidan, menjadi saksi, bukan tak syahidan. Makna syahidan, tapi itulah syahidan tu cantik nama dia, menjadi saksi. Jadi Allah Ta'ala hantar menjadi saksi di waktu kita bicara esok di akhirat nanti, di mana kita dibicara di pada mahsyar. Kita semua ni akan pergi kepada yaumul mahsyar, satu hari perhitungan. Sebab itulah tuan-tuan mata Allah, dunia ni bukan tempat keadilan. Tu kita kena ingat. Dunia ni bukan tempat kesudahan. Dunia ni bukan tempat yang orang panggil pembalasan. Tempat ni orang panggil mataul guru, tempat yang tipu daya saja. Tempat ni, tempat sudah nanti, tempat bicara nanti ialah yaumul mahsyar. Masa ni lah masing-masing dia akan tengok banyak mana amal dia buat, dosa banyak mana. Masa ni kalau kita semua tahu matahari duduk sejengkal, maknanya berpeluh kita ni, berpeluh pula ikut qadar dosa kita. Kalau dosa kita banyak, ada setengah ni peluh sampai ke pinggang, ada peluh dia sampai ke buku lali saja, ada peluh sampai ke ni, apa ni, ke hujung hidung ni, sehingga dia ni berjalan sampai nak lemas ni. Ni mengikut qadar kita. Ni yaumul mahsyar ni, masa ni kita kenal lah apa kita buat atas dunia ni. Ni tu. Jadi bila di akhirat nanti, di pada mahsyar, jadi
Nabi SAW akan bagi tahu dekat Tuhan, ini umat aku. Masa tu, ini umat aku. Jadi Nabi menjadi apa orang panggil orang putih witness apa? Witness tu. Menjadi witness kita di akhirat nanti. Ni di waktu dia hisap, di waktu hisap kita dipertolongan oleh Nabi SAW. Sebab itulah dalam kitab lama dia kata lebih-lebih lah. Dia kata Nabi ni sebagai penimbang yang mana sampai jadi berat. Ada setengah dalam kitab kata penimbang mizan tu Nabi bagi syafaat, bagi apa? Bagi syafaat lah sehingga timbangan kita berat. Jadi sebenarnya Nabi minta dengan Allah Taala, ini umat aku. Dan bila kata begitu, oh sedih kita tuan mata Allah. Masa tu menangis saya bantah darah kita. Selama ni kita tak ingat Nabi, maka kita ni tak dapat syafaat. Orang yang ingat Nabi tiba-tiba di akhirat nanti dia selalu sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di akhirat nanti Nabi kata ni umat aku. Sebab itulah tuan mata Allah. Sebab itulah Nabi ni berbangga dengan umat dia. Tu. Tapi Nabi ni dia ada di sana tujuan apa? Di akhirat nanti Nabi ada di pada mahsyar ni. Nabi duk cari umat, siapa umat dia ni? Tujuan Nabi cari umat dia nak bagi syafaat. Yang mana Nabi lain tak boleh bagi, Nabi Muhammad saja. Dia cari umat dia. Nak bagi pertolongan dekat kita. Siapa yang bagi syafaat pada dia ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat syafaat ni? Satu persoalan, siapa yang dapat syafaat Nabi? Ialah orang yang selalu di atas dunia dia menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu maksudnya. Jadi apabila Nabi kata dia akan ikut, maka di akhirat esok Nabi ada di sisi neraca. Bila kita sudah ditimbang, Nabi tengok mana umat dia. Maka kalau tengok timbangan kita ni sebelah jahat, Nabi bagi syafaat nanti. Sebab itulah masa hidup di dunia selalu menyebut nama Nabi SAW. Tu nak kata syafaat Nabi ni cukup hebat. Pernah ada satu hari ada seorang pemuda, dia bawa ayah dia ni pergi tawaf di Baitullah. Dia tawaf di Mekah. Bila dia tawaf di Mekah, kemudian ayah dia tu meninggal. Jadi anak dia tu pun dia letak di atas pohon anak dia tu, maka anak itu meninggal. Tengok ayah dia meninggal, tengok wajah ayah tu hitam. Kemudian anak dia ni tertidur. Bila tertidur, dia pun tengok Nabi SAW datang dalam mimpi dia. Nabi buat isyarat macam tu. Kemudian dia tersedar daripada tidur. Lepas tersedar daripada tidur, tengok muka ayah dia bersih dah. Rupanya ayah dia dulu ni memang cukup jahat lah. Tapi ayah dia di atas dunia, dia suka selawat kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bagi syafaat. Ni kita ni kelebihan kita berselawat kata Nabi SAW. Sebab itulah kita kena ikut apa yang Nabi pesan. Tu. Dan kemudian di akhirat nanti kita akan pergi cari Nabi SAW. Dan Nabi kata cari aku di sini, cari aku. Esok Nabi pesan dalam hadis dia kata esok cari aku di sini. Kemudian kalau tak jumpa cari aku di sini. Kalau tak jumpa lagi aku duduk di Al-Kausar, dekat Telaga Kausar. Kalau tak ada lagi cari aku dekat Mizan, cari aku di sini. Tu dekat penimbang. Masa tu kita akan panggil, nama kita akan dipanggil. Kalau nama kita wahai Arif bin Sudi, tu dia ikut nama kita. Sebab itulah kita ni setiap nama kita ni sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Kita terfikir nak tak nama apa anak aku ni, rupanya nama anak kita tu sudah tercatat dah. Nanti di akhirat masa di perhitungan mizan, kita dipanggil dengan nama kita sendiri. Wahai Arif, dia panggil. Kita pun pergi dengan panggilan nama kita masing-masing. Wahai si Abu, wahai si Jannah. Maka ketika itu Nabi kata, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Kamu semua dipanggil di akhirat esok bi asma'ikum, dengan nama kamu di atas dunia. Wa bi asma'i abaikum, dan dengan nama bapa kamu di atas dunia. Dia siap panggil nama bank lagi. Ni wahai Arif bin Suding. Di akhirat hati dia panggil kita pun datang. Maka masa tu kita pun dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa itulah kita akan mengharap syafaat Nabi SAW. Masa itulah kita akan ingat Nabi SAW. Maka masa itulah Nabi datang, Nabi kata ini umat aku. Oh, menangis menitik air darah kita. Masa tu menangis kita kerana datang Nabi Muhammad bagi syafaat pada kita. Tu. Sebab itulah dalam keadaan cemah ketika itu Nabi datang.
Nabi mengaku ni bagi siapa? Bagi orang ingat Nabi. Sebab atas dunia selalu dia selawat kepada Nabi SAW. Bila dia bercakap sikit sebut nama Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah ini tanda cinta kepada Nabi SAW. Ni tu sebutlah mayat. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam khatib khutbah selalu dia pesan dalam ayat dia, qala an-nabi man shalla marratan sallallahu biha asyarah. Barang siapa yang selawat ke atas satu, kata Nabi SAW, maka aku ucap selawat pada dia 10 kali. Maknanya Nabi bagi syafaat. Sebab itulah Tuhan ni dia sayang dekat Nabi. Siapa yang selalu selawat kepada orang yang disayang oleh Allah Ta'ala juga sayang kepada dia. Sebab itulah contoh kita ni, sayang dekat anak kita. Kita sayang dekat anak kita. Tiba-tiba kita pergi sekolah, cikgu bagi hadiah kepada anak kita. Jadi kita sayang juga kepada cikgu tersebut sebab dia buat baik dengan anak kita. Sebab itulah macam kita lah, kita sayang anak kita. Orang lain pun sayang juga anak kita. Kita bagi hadiah balik ke rumah, kita kata siapa bagi hadiah? Cikgu bagi tadi. Kita pun sayang juga pada cikgu tu. Sama juga kita sayang Nabi. Allah Ta'ala sayang Nabi, kita pun sayang Nabi juga. Bila kita sayang Nabi, Allah Ta'ala sayang pada kita juga. Kaedah dia. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sayang Nabi ni, Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui sayang dia. Macam mana sayang Allah Ta'ala Nabi, Allah Ta'ala sahaja tahu. Jadi tiba-tiba kita pergi tunjuk kita ni sayang pada Nabi, maka Allah Ta'ala sayang kita. Maka di situ Nabi kata, man shalla alayya marratan sallallahu bihi asyara. Siapa selawat ke atasku 1 kali, maka Allah Ta'ala selawat pada dia 10 kali. Hormati Allah. Jadi benda ni kita boleh praktis lah. Adalah satu ciri-ciri untuk memudahkan untuk kita dapat syafaat Nabi SAW. Dalam banyak-banyak kita untuk dapat syafaat di akhirat, banyakkan berselawat ke atas Nabi SAW. Itu saudara. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan persuka olehmu wahai Muhammad segala orang mukmin itu dengan bahawa bagi mereka daripada Allah dengan pemberian rahmat yang besar, iaitu syurga. Jadi tuan-tuan Allah, jadi Allah Ta'ala dia suruh Nabi SAW bagi tahu dekat kita, wahai Muhammad, tolong bagi tahu dekat umatmu bahawasanya, bagi tahu mereka, aku tak mahu janji banyak-banyak, aku tak mahu janji pelik-pelik. Cakap dekat mereka, aku janji pada umatmu ialah syurga yang Allah Ta'ala janji. Jadi syurga ni tuan-tuan, syurga ni merupakan kemuncak segala apa yang kita nak. Kita minta apa dalam hidup ni. Jadi syurga ni orang panggil puncak dia. Sebab itulah dalam dunia ni kita nak apa tuan-tuan? Nombor 1 kita nak hidup atas dunia. Yang pertama kita nak sihat. Ada duit banyak pun tapi sakit tak ada guna juga. Yang kedua kita nak rezeki biar senang. Lebih kurang pun tak mengapa supaya kita hidup tak meminta sedekah. Dan sebagainya. Sebab itulah orang minta sedekah ni di akhirat nanti Allah Ta'ala tak bagi dah nikmat. Sebab atas dunia Allah Ta'ala bagi dah. Sebab itulah kita ni hidup atas dunia jangan suka meminta-minta. Jangan suka bersedekah. Sebab itulah ada satu hukum orang bersedekah ni. Bila dia selalu bersedekah, maka Allah Ta'ala bagi dah di atas dunia. Kamu minta sajalah. Minta orang bagi. Minta orang bagi. Tapi di akhirat, okey, Allah Ta'ala tak bagi dah. Ni kita mahu. Jadi sebab itulah kalau boleh kita kerjalah. Tapi kalau kita tak mampu nak buat sedekah macam mana? Tu. Sebab itulah dan sebagainya. Jadi benda yang kita nak dalam syurga ni bahkan lebih daripada tu Tuhan nak bagi kita, tuan-tuan. Sebab itulah atas dunia nak sihat, yang kedua nak rezeki. Sihat biarlah kita kerja elok. Yang kedua nak rezeki biar hidup tak susah. Yang seterusnya nikmat kemuncak dia ialah syurga. Yang ni kita kena ingat. Sebab itulah hidup atas dunia kita kena buat amalan untuk masuk syurga Allah Ta'ala. 3 benda saja kena buat. Yang pertama ati'ullah, taat pada Allah. Yang kedua ati'ur rasul, taat kepada rasul. Yang ketiga buat amalus soleh. Tu je hidup atas dunia. Maka Tuhan kita nanti senang saja. Kamu ikut Nabi, aku Tuhan, aku janji pada kamu syurga. Tu je. Mudah saja. Yang lain banyak-banyak aku tak mahu janji, tapi aku bagi balasan pada kamu ikut Nabi, aku bagi syurga. Firman Allah Ta'ala, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Dan janganlah kamu ikut taat kepada kafir dan segala munafik yang menyalahi syariat engkau. Wada'azahum, dan tinggal olehmu akan menyakiti mereka itu sehingga datang apa-apa hukumnya disuruh memperbuat mereka itu.
Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Dan tawakal olehmu atas Allah pada segala pekerjaan engkau, dan memadai Allah itu wakil dan diserah kepadanya. Tuan-tuan, jadi ayat ni dia kata bahawasanya jangan kita duk ikut taat pada orang kafir. Hari ni kita boleh tengoklah, ramai orang Islam duk bersekutu dengan orang kafir. Duk dalam dunia lah ni, kalau kita tengok bila Amerika Syarikat pergi serang negara Iraq, habis hancur Iraq. Sebab apa? Ada orang Islam ni dia pergi hulu bantuan. Dia pergi hulu bantuan. Negara Islam pergi support pula ni orang-orang Amerika Syarikat untuk pergi musnahkan negara Iraq, negara Islam. Sebab Allah Ta'ala kata jangan kamu taat pada orang kafir, dan juga segala orang munafik yang menyalahi syariat engkau. Sebab itulah kita nak jadi orang, biarlah anak-anak itu jadi orang Islam, jadi pemimpin. Tak usahlah ambil orang kafir. Sebab dia orang ni tu ada udang sebalik batu. Sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan Allah, zaman sekarang ni ramai duk support orang Yahudi, orang Islam pun ada yang support orang Amerika Syarikat, ada yang support Rusia. Untuk apa? Untuk musnahkan orang-orang Islam. Contoh dia kata Daesh, contoh dia kata ISIS kan. Dia pun berpakat seluruh negara yang seantero ni, dia pakat nak pergi serang Daesh. Daesh kalau yang menyamar ni betul lah, tapi masalahnya dia pergi serang tu puak-puak mujahidin, bukannya puak-puak ISIS ni, puak-puak yang kata apa, keluar daripada akidah yang sebenar, tapi dia pergi serang ni puak-puak mujahidin yang sebenar. Ya itulah jadi masalah ni. Tu support ni masalah, sama ada dia support dalam erti hantar tentera, ataupun support dari segi wang, ataupun dia support dari segi moral. Dia bagi support, dia bagi peluang, buka jalan, nah pergilah kamu nak serang negara Islam. Ni tuan-tuan mata Allah. Sebab itulah Allah kata wa tawakkal 'alallahi wa kafa bi'alika. Kalau kamu nak bergantung dengan Allah Taala, tak payah bergantung dengan orang kafir. Sebab itulah kita ni kalau kita selalu kena baca surah ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala kulli syai'in qadra. Wa may yatawakkal 'Allah, barang siapa bertawakal pada Allah, yaj'al makhraja, Allah Taala bagi jalan keluar dari sebarang masalah. Tapi kita hari ni sanggup ambil orang kafir untuk bantu kita. Tak boleh tuan-tuan mata Allah. Ni jadi muslimin muslimat dari mata Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Ayat ni masuk pula kita dalam ayat Allah Ta'ala nak sambut tentang nikah kahwin pula. Habis di situ, jadi Allah Ta'ala nak jelas tentang nikah kahwin. Apa maksudnya? Wahai orang beriman, apabila kamu menikah dengan perempuan mukminat, kemudian kamu tolak akan mereka itu dahulu daripada kamu jimuk mereka itu. Ini hukum tentang berkaitan dengan iddah. Ada berkaitan dengan iddah. Jadi kalau yang isteri, biasa dia kena tahulah bab-bab masalah iddah ni. Jadi ini orang panggil satu orang laki-laki, dia ada kahwin dengan perempuan. Selepas dia akad nikah, bila dah selesai majlis apa semua, tiba-tiba dia tengok muka gadis ni tak berkenan. Tak sempat dia sentuh, tak sempat dia jimuk dan sebagainya, kemudian dicerai. Tu dah selesai dah, akad nikah dah apa semua dah okey dah, tiba-tiba tak suka. Bila kata tak berkenan ni, nikah dah berpuluh tahun, bila kata tak suka saja, itulah jadi kisah bercerai-berai. Sebab apa? Ada satu rasa tak suka. Ni bahaya ni. Bila rasa dah orang panggil, apa nak orang panggil? Allah, bila dah lama ni dah perangai sangat, contohlah suami ni selalu dia pukul dia, dulu kasih, dah sekali hilang rasa kasih tu, orang panggil apa? Tawar. Dah rasa tawar, dah rasa jemu dah, rasa tak bersih, maka masa tu berlakulah penceraian. Jadi kes ni yang Allah Ta'ala sebut, kalulah kita menikah dengan seorang perempuan, maka kita tolak dia sebelum daripada jima'. Ni satu kes dia. Maka kata Allah Ta'ala, fama lakum alaihinna min iddati ta'taddunaha, maka tiada bagi kamu atas mereka itu daripada iddah, yang beriddah mereka itu akan dia, yakni isteri yang ditolak sebelum bersetubuh, macam ni bercerai yang bersetubuh. Maknanya kalau kita nikah belum lagi bersetubuh, tiba-tiba kita cerai dia,
maka perempuan ni tidak ada iddah. Maknanya kalau dia cerai pukul 10 pagi, tak perlu 10 pagi dia cerai, boleh kahwin terus. 10.15 boleh kahwin terus. Boleh, tak ada masalah. Iddah ni apa maksud dia? Iddah maksudnya nak bersihkan rahim tu. Tapi tak jimat lagi, nak bersih rahim macam mana? Memang dah kosong dah rahim dia. Maka orang macam ni cerai tanpa dijimat, maka tidak ada iddah bagi diri dia. Ni hukum. Pasal apa? Dia ni tak perlu beriddah kerana tidak disentuh oleh suami dia. Itu rahmat Allah. Sebab itulah di dalam kitab, kalau kita tengok Al-Ashbah wal An-Nazahir karangan Imam As-Sayuti, dia keluar satu faedah fikihiyah yang mana dia kata kullu farqatin min talaqin aw fashin ba'dal balwal wat'i walau fid duburi aw, dia kata au istadkhalu ma'i muhtarami yujibul adda. Tiap-tiap penceraian sama ada daripada talak ataupun fasaq yang berlaku selepas bersetubuh, walaupun persetubuhan itu berlaku di dalam dubur atau memasuk air mani suami, maknanya tanpa berlaku masuk zakat adalah mewajibkan iddah. Ni kaedah dia keluar. Kalau kita menikah, kita dah bersetubuh dah. Jadi standard biasa. Tiba-tiba kita cerai dia, maka perempuan ni kena iddah. Kemudian dia menikah, tapi dia tak jima. Kemudian suami ni keluar mani, dia ambil mani dia masuk dalam parah perempuan tanpa memasukkan zakat. Maka perempuan ni kalau dia ditolak, dicerai, dia pun kena iddah juga. Ni mengikut kaedah dia. Maknanya di sini kita boleh faham, kalulah dia kahwin tanpa dijima kemudian ditolak, maka tak perlu dieddahkan. Ni itu satu hukum dia. Jadi hikmah iddah ni dia nak bersihkan rahim perempuan daripada benih-benih suami yang dahululah. Itu cuma dia. Apabila suami dia tak sentuh, maka tak timbul soal, maka perempuan tu tidak ada iddah, maka hukum fiqh kahwin, kemudian dia boleh kahwin terus selepas tu. Sebab itulah tuan-tuan Allah, kalau bahagian iddah ni dia ada di syariat oleh Islam, dia terbahagi beberapa jenis. Bahagian yang pertama, iddah kerana tolak ataupun fasaq. Itu bahagian pertama. Maknanya iddah ni tolak ataupun fasaq, makna dia bercerai ketika hidup. Suaminya masih hidup, setelah mana berlaku jimat persetubuhan, maka berlakulah iddah. Berapa hari? Kita kena 4 bulan 10 hari. Ini 4 bulan 10 hari. Maka kalau suaminya masih hidup, dia tolak tapi belum jimat lagi, maka tidak ada iddah bagi dia. Iddah yang kedua, iddah kerana kematian suami. Yang mana iddah ni disebut oleh suami, kita kata disebabkan suami itu mati. Maka setelah suami itu mati ataupun selepas dia jimat, maka mati suami dia, maka kenalah iddah bagi perempuan ini. Kalau kita tengok, kalau iddah kematian suami ni, semua kita faham, wajib dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Maka masa ni dia tak boleh pergi ke mana-mana lah. Dia tak boleh tabarruj, tak boleh berhias, tak boleh pakai makeup, tak boleh pakai cantik-cantik, tak boleh keluar rumah lah. Sebab kalau kita tengok dalam firman Allah Ta'ala, apa kata Allah? Walladzi yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Maknanya, dan orang-orang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggal isteri-isteri, hendaklah isteri itu menahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua, kalau wanita tu hamil, maka tempoh iddah dia, kalau dia cerai dalam keadaan hamil, dia ni mengandung, maka suami dia tolak dia, maka wajib ke atas dia tu iddah dia sehingga dia melahirkan anak tersebut. Bila dia dah lahirkan anak, lepas pada tu dia sudah habis iddah dah. Ni sebab apa? Anak tu memang dah benih dah. Bila dah beranak, tak ada dah benih, kosong lah rahim tersebut. Ni tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iddah dia. Maka perempuan yang iddah ini wajib kena bergabung lah. Satu perkataan panggil bergabung. Maknanya wanita kematian suami wajib ke atas dia ni bergabung selama 4 bulan 10 hari, yang mana jika perempuan tu hamil, bergabung sehingga dia melahirkan anak. Jadi tuan mata Allah, bergabung maknanya dia tidak pakai pakaian elok. Kalau niat pakai minyak wangi boleh, dia pakai wangi-wangian, dia hilang bau untuk diri dia saja. Contoh, dia pakai produk untuk hilang bau tubuh dia, tu saja. Tapi dia tak boleh pakai wangian wangi yang terbau.
ni baunya wangi, siapa keluar pun tak boleh. Yang kedua, dia tak boleh berhias-hias, pakai baju yang terang-terang, tak boleh. Dia tak boleh pakai baju warna kuning terang, warna merah terang, tak boleh. Sebab apa? Menarik perhatian orang laki-laki. Tapi kalau dia beredar, tiba-tiba dia pakai benda-benda ni, dia pakai makeup, dia pakai lecu, dia pakai minyak wangi, dah sekali takut apa? Takut kahwin cepat. Tu tak sempat 4 bulan 10 hari. Tapi risaunya takut ada bekas benih suami yang lama. Maka takut bercampur jadi masalah. Sebab tu syarat kata 4 bulan 10 hari sabar dulu duduk dalam rumah. Kalau orang nak mari hantar barang pun nak masuk dalam rumah, kita jangan make up dan sebagainya. Dan kemudian ada orang tanya, "Ustaz, saya ni ibu tunggal. Suami saya dah meninggal. Saya ni kalau tak kerja masalah, saya nak cari nafkah macam mana Ustaz?" Jadi kalau kita ni seorang perempuan yang cari nafkah sendiri, maka dia haruskan oleh syarat untuk cari nafkah saja. Nah, dan kemudian kalau tak ada orang nak tolong beli barang kat kita, biasanya ada anak tolong beli barang dah. Tapi kita ada orang, kita je seorang-seorang duduk. Maka kita boleh keluar tanpa pergi berfoya di mana-mana, pakai yang biasa saja, lepas tu terus pulang. Itu saja. Dan waktu malam boleh tak keluar? Boleh keluar, tapi keluar tu pun kena tengok supaya tidak menimbulkan fitnah. Itu saja. Maknanya kita kena bergabung, dilarang kita keluar rumah. Nah, tu selepas keluar rumah, lepas habis ada, pakai je lah, nak pakai macam mana. Nak pakai lecu, pakai benda, tak ada masalah. Carilah, nak cari suami baru pun tak ada masalah. Nah, tu tak ada masalah. Itu masalah iddah. Ni tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah Taala sebut. Dan yang terakhir disebut di sini, apa kata Allah? Famatti'uhun, maka memberi mut'ah oleh kamu akan mereka itu. Maka makna mut'ah itu ialah pemberian suami kepada isteri yang ditolak tujuan hendak menyuka hati isteri, maka mudah jika hendak rujuk. Jadi tuan-tuan Allah, mut'ah ni maksudnya seronok. Mut'ah ni maknanya kalau kita sudah tolakkan isteri, maka mas kahwin dia tu jadi separuh nilai dia. Kita dah dia bila dah kahwin, akad nikah semua dah, contoh hantaran tu sebanyak 10,000. Hantaran suami bagi 10,000. Maka bila 10,000 tu, maka bila dah cerai tanpa dijima, maka harga dia jadi separuh. Jadi bekas suami tu boleh ambil sebanyak 5,000. Sebanyak 5,000 saja dia boleh ambil. Jadi muta'ah ni mana seronok apabila suami lepas cerai. Separuh lah. Sebab dia belum jima. Itu je syarat dia. Kalau dia sudah jima, itu jadi hak isteri dah. Selesai dia. Tak kira. Masalah di sini contoh semua ustaz katalah, dia dah nikah dah, tengok-tengok tak berkenan. Nah. Contohlah. Isteri tak ada masalah, cuma tak berkenan je. Contohlah. Tu. Kalau kita di orang suami tak nak duit, tak ada masalah. Cumanya nilai tu jadi separuh saja. Jadi qada muta'ah maknanya kita nak sukakan isteri tu, maka bagi juga duit pada mereka ni. Bagi juga. Jadi Quran dia tak sebut berapa ribu. Quran tak sebut. Maknanya di sini benda ni tak disebut. Cuma muta'ah di sini ulama fiqh dia ada bagi tahu, lebih baik sekiranya diberi muta'ah itu pada nilai setengah daripada harga yang kita mas kahwin tersebut. Kalau mas kahwin 10,000, maka 5,000 boleh ambil balik yang suami, 5,000 bagi perempuan. Nah, contohnya kalau RM80, maka RM40 ambil balik oleh suami tersebut. Nah, ni tuan mata Allah. Tu. Jadi tujuan kita tubuhkan muta'ah ini ialah nak bagi seronok bagi isteri, supaya dia ni bila dicerai, dia tak jadi kesesaraan sangat. Duit pun dia dah ada dapat jugalah. Tapi bila-bila baru je akad nikah dah cerai dah, duit pun tak dapat, ya tu susah lah. Jadi susah sikit. Nah, tu masalah lah. Tu contoh lah ustaz bagi. Tu malulah, malu keluarga lah. Ada. Sebab tu lah Allah Ta'ala keluar satu hukum tentang masalah iddah ni. Maka firman Allah Ta'ala yang terakhir, wasarrihuhunna sarahan jamila. Lepas oleh kamu, yakni cerai olehmu akan mereka itu, yakni isteri yang ditolak itu, dahulu daripada dukhul itu, yakni isteri yang belum disetubuhi itu, akan sebagai lepas yang elok, dengan tiada mudarat dan tiada lengah
yang tak ada tegah hak mereka itu. Kalau suami ni dia rasa tak suka, maka kita lepaslah mereka dengan elok. Allah Taala kata wasarihuhunna wasaruhan jamila. Kalau kamu tak suka dia, lepas elok-elok. Lepas elok-elok, maka kamu tak tegah hak mereka ni. Allah Taala teruskan kata tu. Kalau nak cerai, cerai elok-elok. Tu, kamu nak bercerai, cerai elok-elok, apa pun buat bagi elok. Itu Allah Taala sarang. Sebab itulah tolak ni sah, tapi Allah Taala tak sukalah. Sebab mendatangkan. Ini maknanya Ustaz nak bagi tahu bahawasanya hukum bagi orang yang bercerai ditolak sebelum dia dijima. Ini hukum dia. Jadi tuan-tuan mata Allah, insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-40 kan. Kita akan sambung lagi nanti pada ayat 40. 50. Insya-Allah. Kita tanda elok, kita akan sambung ya ayuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajakan lati ataita ujurahunna. Wallahu ta'ala. Ada soalan kan nak tanya? Boleh tanya insya-Allah. Kalau ada soalan? Tak ada insya-Allah ustaz tutup di situlah sebab ustaz nak pergi ke kuliah di PJ pula insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil nabiyyin wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatikal rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi